Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan pergi pada uji diri bab 5 ungkapan algebra muka surat 119. Okey. Soalan yang pertama diberi satu persamaan 3x 7y negeri 1 x kuasa 2 tambah 2y tolak 5 tambah 6x kuasa 2 tolak y sama dengan ax kuasa 2 tambah by tambah c. Dengan keadaan A, B, C adalah integer, tentukan nilai A, B dan C. Okey, yang ni senang je, kita dah buat dah hari tu. Okey. Okey, ni soalan dia. Dia ada satu persamaan, dia nak suruh cari apakah nilai A, B dan C dekat sebelah sini. So, bila kita nak cari sini, kita kena selesaikan sebelah sini, kita samakan sahaja persamaan dia. Okey, sekarang kita selesaikan. Macam mana kita nak selesaikan? Kita cari dia punya pasangan. So, kita ambil dulu 3x kuasa 2. Okey, sini ada x kuasa 2 tak? Ada x kuasa 2 dekat sini. So, tolak dengan negatif dengan positif. So, kita tengok dekat sini kita akan dapat. Just tukar pen jap. Okey, negatif darab positif dapat negatif x kuasa 2. Okey, dekat sini ada lagi x kuasa 2. Ada dekat sini 6 x kuasa 2 tambah 6x kuasa 2. Okey, 6x kuasa 2. Okey, lepas tu ada lagi x kuasa 2 tak ada. Sekarang kita pergi kepada y tambah 7y. Okey, tambah 7y. Dekat sini ada y, ada kat sini. So, negatif darab dengan positif kita akan dapat negatif. So, negatif 2y. Okey, dekat sini ada y, ada dekat sini. So, positif darab dengan negatif kita akan dapat negatif. So, negatif y. Okey, y sudah habis, kita ambil pula nombor bulat. Sekarang sini ada negatif 1. Ke sini negatif darab dengan negatif dapat positif. Positif 5. Okey, kat sini ada lagi? Tak ada. So, kita samakan saja dengan A x kuasa 2 tambah by tambah c. Samakan macam tu. Okey, so sekarang kita settlekan dia dulu. Okey, 3x tolak 1, 2. Okey, 2 tambah 6, 8x. So, 8x kuasa 2. 7 tolak 2, 5. 5 tolak 1, jadi 4. Okey, so tambah 4y. Okey, tambah 4y. So, sekarang ni kita ada kat ujung ni nombor bulat saja. Negatif 1 tambah 5. Hutang 1 bayar 5, kita dapat 4. Okey, positif 4. Positif 4. Kita samakan juga dengan ax kuasa 2 tambah by tambah dengan c. Okey, sekarang kita dah tahulah apa nilai A, B dan C tu. Kita tengok dia punya pasangan. A dekat ni 8. Okey, so A adalah 8. B adalah 4. B sama dengan 4 dan C juga ialah C sini, 4 sini. So, 4 juga. So, jawapan dia ialah A8, B4, C juga 4. Okey, macam tu saja nombor 1. Okey, sekarang kita pergi kepada nombor 2. Okey, nombor 2. Okey, nombor 2. Pak Fatih membeli XM kain batik. Okey, dengan harga RM12 semeter, maksudnya 12 kali X. Okey, yang kedua, YM kain lansir berharga RM7 semeter. Dia bayar 120 dan ungkapkan bakinya. Okey, dia nak suruh cari bakinya. Okey, cari baki, yang baca betul-betul. Okey, so dia beli kat sini, apa dia beli? Dia beli XM kain batik dengan harga RM12, maksudnya 12X. Okey, tambah dengan kain lansir RM7, 7Y. Dia beli ni. Okey, so dia bayar berapa? Dia bayar sebanyak RM120. So, baki dia sekarang ni berapa? So, bila kita nak dapatkan baki, kita ambil 120, kita tolak je lah kat atas ni. Okey, kita ambil baki, tolak dengan atas ni. So, atas ni RM juga ni. Sebab kita nak cari berapa ringgit dia beli kan. So, baki sama dengan RM 120 tolak dengan 2X tolak dengan 12X tolak dengan 7Y. Okey, so inilah baki dalam sebutan X dan Y. Okey, so kita pergi pada nombor 3 pula sekarang. Okey, nombor 3. Okey, nombor 3.
P kuasa 3 tambah 2Q sama dengan negatif 5. Okay. 4X sama dengan 6. Cari nilai P kuasa 3 tolak 4X tolak 2Q. Okay. So, nombor 3 ni macam mana kita nak buat? Kita tulis dulu apa yang dia bagi. Okay. Dia bagi dekat sini ialah P. Okay. Nombor 3. P kuasa 3 tambah 2Q. Okay, sama dengan negatif 5. Lagi satu dia bagi 4PX. PX sama dengan 6. Cari nilai P kuasa 3 tolak dengan 4 PX tolak 2Q. Okay, dia suruh cari nilai ni. So, dia bagi kat atas ni, dia suruh cari nilai ni. So, sekarang ni, kita nak cari P3 ni apa dia dulu. So, bila kita nak cari P3, yang ni, kita bawa ke sebelah. Okay, bawa ke sebelah. So, P3 sama dengan negatif 5 tolak dengan 2Q. Tu P3, okay. P3, kita nak dapatkan P3. So, yang ni kita dah ada, yang ni kita dah ada kat sini. So, kita tolak saja. So, kita gantikan tempat dia. P kuasa 3 ni ialah negatif 5 tolak 2Q. So, kita ganti. Negatif 5 tolak 2Q. Okay, P3 kita dah ganti. Tolak dengan kurungan 4PS ni yang ni. 6. Lepas tu, tolak dengan 2Q. Ganti macam tu. Okay, ganti tempat dia. So, lepas tu kita boleh selesaikan dia. So, kita buka dulu kurungan. Nak bagi nampak lagi, kita buka kurungan. Negatif 5 tolak 2Q. Okay, negatif darab positif, negatif 6. Okay, negatif darab negatif, positif 2Q. Boleh nampak sikit. Okay. So, lepas tu kita boleh selesaikan dia. So, negatif 5 tolak dengan 6. So, kita akan dapat negatif 11. Okay, negatif 2Q tambah 2Q, kita akan dapat kosong. Okay, itu saja, kita dapat negatif 11. Okay, nombor 4. Kumar membeli 4 biji nanas dengan harga X. Dia bayar 20 dan terima baki 80 sen. Berapakah harga sebiji? So, Kumar membeli 4 biji nanas dengan harga X. Maksud dia 4 kali X. So, kita tengok sini. Nombor 4. Okay, dia beli 4 biji nanas 4X. Dia bayar RM20. So, baki 80 sen. So, 80 sen. So, X ni berapa? Okay, X ni nilai sebiji, harga sebiji. So, kita kena buatlah ungkapan algebra dulu. Lepas tu, kita boleh selesaikan, kita dapatkan X. So, maksudnya dia nak baki. So, kita ambil yang bayar ni dekat depan. So, jumlah yang dia bayar ialah 20. Okay, 20 tolak pula dengan 4X, harga untuk 4 biji. So, dia baki 80 sen. Macam tu. Okay, so kita dah dapat satu persamaan ungkapan algebra. So, lepas tu kita boleh selesaikan dia. So, kita bawakan 80 sen ni ke sini, 4X ni ke sini. So, dia akan jadi apa ni? 4X sama dengan 20 tolak 80 sen. Okay, dia akan jadi macam tu. Okay, so kat sini kita tinggalkan 4X. So, 20 tolak 80 sen, kita akan dapat RM19.20. Okay, RM19.20. So, kat sini 4X ialah darab. Kita bawa sebelah jadi bahagi. So, X sama dengan RM19.20 bahagi dengan 4. So, RM19.20 bahagi dengan 4, kita akan dapat RM RM4.80 sahaja. So, harga untuk sebiji nanas ialah RM4.80. Okay. Okay, sekarang kita pergi tengok pada nombor 5. Okay, nombor 5. Apa dia nombor 5 soalan dia? Okay, nombor 5. Dalam satu ujian matematik, Sulin memperolehi 2 kali markah yang diperolehi oleh Daud. Maksud dia, Sulin dapat 2 kali ganda daripada Daud. Okay, jumlah mereka ialah 3K. Maksud dia, sebutan markah kita ialah dalam K sekarang. Okay, kita tulis dulu. Okay, Sulin dia dapat 2. 2K tambah Daud. Okay, tambah Daud K. Dia jumlah total markah dia pun ialah 3K. Macam tu, tulis macam tu. Okay, lepas tu dia beritahu apa? Dia beritahu jika Hafiz pula memperolehi 10 markah lebih daripada Sulin. Okay, maksudnya Sulin tu tambah 10. Nyatakan markah Hafiz dalam sebutan K. Nyatakan markah Hafiz dalam sebutan K. Maksudnya kita tulis dia senang je ni. Hafiz sama dengan 2K. Okay, Sulin ialah 2K
tambah dengan 10. Okey, itu sahaja untuk soalan nombor 5. Okey, kita pergi tengok nombor 6. Okey, nombor 6. Ibu Zuriana memberi sejumlah wang kepada Zuriana untuk membeli sate dan otak-otak. Okey, Zuriana membeli M cucuk sate dengan harga X. So, MX bagi 5 cucuk. Maksud dia 5 cucuk tu MX harga dia. Kita nak dapatkan satu cucuk, kita kena bahagi dengan 5. Dan menerima baki 80 sen. Okey, kemudian dia beli pula 2M keping kotak-kotak dengan harga Y. Maksud dia kita darabkan 2M dengan Y. 2MY dan menerima baki 60 sen. Okey, kita tulis dulu. Apa yang Zuriana ni beli? Okey, nombor 6. Okey, dia beli apa tadi? Dia beli mula-mula beli sate. Okey, sate dengan otak-otak. Okey, sate. Sate dia beli M cucuk. Okey. M cucuk dengan harga X. Okey, M cucuk dengan harga X untuk 5 cucuk. Okey, dia dapat baki 80 sen. Okey, 0.80. Okey, 80 sen. Lepas tu dia beli otak. Otak-otak dengan harga 2MY. 2MY. Okey, dia dapat baki 0.60. Okey, 60 sen. Dia dapat baki 60 sen. Okey. Lepas tu dia cakap tulis satu ungkapan algebra bagi jumlah bayaran. Okey, jumlah bayaran otak-otak dan sate itu. So, jumlah bayaran kita ambil depan ni dulu. Baki tu kita biar dulu sebab dia nak jumlah bayaran dulu. So, jumlah bayaran untuk soalan nombor 1. Jumlah bayaran. Okey, kita ambil je lah. Dia punya yang tadi tu M X per 5 tambah 2M Y. Okey, kita dapat ungkapan algebra untuk soalan nombor 1. Okey, soalan 6A. Okey, sekarang kita pergi pada B pula. B dia suruh bagi apa? Okey, B dia cakap jika M itu ialah 10, X 4, Y 1/2. Cari jumlah wang yang diterima oleh Zuriana daripada ibu dia. Dia suruh cari jumlah wang yang diterima oleh daripada ibu dia. So, dalam kiraan B ni kita ambil kira untuk baki dia sekali. Okay. So, dia bagi kat sini apa? Kita punya ungkapan algebra yang ni. Okay. Dia bagi dekat sini B ni A. Okay. Dia bagi M tu ialah 10. Bagi X ialah 4. Lepas tu Y sama dengan 1/2. Dia bagi macam tu. So, kita nak dapatkan jumlah duit yang mak dia bagi. So, kita masukkan semua nilai ni ke dalam persamaan ni. Ungkapan algebra ni. Okay. So, MX per 5 tambah 2M MY. So, kita gantikan sekarang. Okay. Tempat M ialah 10. So, kita ganti 10. X ialah 4. 5 bahagi 5 tambah 2. M ialah 10. Y ialah 1/2. So, kita tekan kalkulator sajalah. Okey. 10 kali 4. Okey. Bahagi dengan 5. Kita dapat 8. Okey. Kita dapat 8. So, 8 tambah dengan 2 darab 10 darab 1/2. 1/2. Kita kata 24. 24. So, 24 campur 8 kita akan dapat 32 RM 32. So, RM 32 ni ialah jumlah dia bayar kat kedai tu, jumlah belian dia. So, kita nak dapatkan jumlah duit yang mak dia bagi, kita kena tambah dengan baki dia. Kita tambah baki. Okey, baki yang kita dapat daripada belian tadi tu, kita kena tambah balik. Sebab yang ni adalah harga dia beli. So, kita kena nak dapat duit mak dia bagi berapa, kita kena tambah dengan baki. So, jumlah wang. Okey, wang ialah 32 tambah 0.8 dengan 0.6 tambah dengan 0.6. Okey, so kita dapat jumlah duit yang mak dia bagi. So, 32 campur 0.8 campur dengan 0.6. So, kita dapat RM33.40. So, RM
RM33.40. Ini yang mak dia bagi, okey. Mak dia bagi RM33.40. Dia bayar belian RM32. Dapatlah baki 80% dengan 60 sen, okey. Ya, itu saja. Okey, nombor 7. Okey, satu nombor ditambah dengan 7, hasil dia ialah X. So, dia cakap suatu nombor ditambah dengan 7, hasilnya X. So, suatu nombor ni kita tak tahu. So, kamu boleh bubuh dengan pemboleh ubah ikut suka kamu lah. Kamu nak buat nombor apa. Contoh dia, saya bubuh nombor A lah. So, A tambah 7 sama dengan X. Okey, jika nombor itu tadi, nombor asal yang A tadi. A tu dibahagi dengan 2, hasil dia Y. Okey, terangkan bagaimana anda menentukan nilai X tambah Y jika nombor itu diketahui. So, kita tulis balik, okey. Okey, yang pertama tadi apa dia? Dia cakap nombor itu ditambah dengan nombor 7, okey. Satu nombor. So, saya ambil nombor Y, nombor A ya. So, A kat sini. A tambah 7, kita akan dapat dengan X. Okey, kita dapat hasil dia X. So, yang kedua, jika nombor itu ialah nombor A tadilah. A itu dibahagi dengan 2, hasil dia ialah Y. Tentukan nilai bagi X tambah Y. Okey, so tentukan nilai X tambah Y. So, senang saja, kamu gantikan saja tempat X dengan Y ni dengan apa yang ada kat atas ni. So, dekat atas ni ialah, kita tengok kat sini, X ni ialah A tambah 7. So, kita ganti A tambah 7 tambah dengan Y. Y ialah A per 2. A per 2. Okey. So, kita tambah je lah macam biasa. So, A ni 1. 1 tambah 1, 1 per 2. So, kita dapat 3 per 2. So, 3 per 2 A tambah dengan 7. Okey. Okey, ini sahajalah yang kita dapat ungkapan dia. Okey. So, inilah jawapan dia. Dia nak dalam bentuk ni sahaja. Okey, nombor 8. Sebuah kedai elektrik membeli 120 biji filament dengan harga P. Okey, 120 P sebiji dengan harga, dan juga 180 biji LED dengan harga Q. 180 Q. So, kita tulis dulu kat sini dia beli apa kat sini. Nombor 8, dia beli ialah 120 biji filament dengan harga P. So, 120 P tambah dengan 180 Q. Okey. Ini yang dia beli asal-asal modal dia. Okey, modal dia. Okey. Lepas tu dia buat apa? Lepas tu dia jual lampu itu secara promosi dengan 2 biji filament dan 3 biji LED dengan harga 3H4K. So, kita nak kira dia dapat jual berapa biji semuanya. Sebab dia cakap dia jual 3 biji filament, 3 biji LED, harga dia 3H tambah 4K. So, kita nak tengok berapa set dia dapat jual. So, kita ambil filament 120 bahagi dengan 2. So, kita dapat 60 set. Maksud dia dapat jual 60 set. LED kita ada 180 bahagi dengan 3. Okey, 3 LED dia jual. 2 filament, 3 LED. So, dia dapat jual berapa set? 60 set juga. So, dia dapat jual 60 set dengan harga 3H tambah 4K. So, hasil jualan dia ialah dia dapat jual semua ni dengan 60 set. So, hasil jualan dia ialah 60 darab dengan berapa ringgit dalam harga satu set tadi tu? 3H tambah dengan 4K. Okey, 3H tambah 4K. So, dia suruh cari apa sekarang ni? Dia suruh cari, okey, jika kedai itu dapat menjual semua lampu, ungkapkan keuntungan yang diperolehi dalam sebutan P, Q, H dan K. So, kita nak cari dia punya keuntungan. Dan nak cari keuntungan, kita kena ambil hasil jualan tolak dengan modal di balik. Okey, so kita ambil keuntungan. So, harga jualan dia ialah 60 set darab 3H tambah 4K. Tolak balik dengan modal dia. Modal dia ialah 120 P tambah dengan 180 Q. Okay, so kita nak nampakkan dia lagi, kita kembangkan dia, kita try tengok. Okay, so 60 darab 3 kita akan dapat 180 H. Okay, 60 darab 4 kita akan dapat 240 K.
K, tolak darab positif dapat negatif 120. P, negatif darab positif kita akan dapat negatif 180 Q. Okey, inilah keuntungannya. Tapi kita boleh ringkaskan, kita faktorkan balik, kita keluarkan 60. Kita nak ringkaskan bagi nampak dia cantik sikit. Okey, so kita keluarkan 60. So 60, 180 bagi 60 kita akan dapat balik 3H tambah 240 bagi 60 kita dapat 4K. Okey, 120 bagi 60 kita dapat balik 2P. 180 bagi 60 kita akan dapat 3Q. Okey, so ini adalah keuntungan yang diperolehi. Okey, keuntungan kita ambil hasil jualan, tolak balik dengan modal dia. Okey, itu saja nombor 8. Okey, nombor 9. Raja di sebelah menunjukkan sebuah kebun milik Nur Haimi. Kawasan yang berlorek berbentuk segi 4 tepat belum dibaja. Yang berlorek ni belum dibaja. Dan kawasan selebihnya ditanami oleh sayur-sayuran. Okey, Nur Haimi ingin membakar kawasan tanaman sayur. Dia nak pagar yang bahagian ni je, lorek ni tak masuk. Hitungkan panjang dawa yang diperlukan dalam bentuk X dan Y. So kita tambah je lah perimeter dia. So kita tengok Okey, ni tanah dia. Okey, so dia nak cari perimeter. So perimeter, sebelum tu kita tengok dulu. So bila kita nak cari perimeter, kita kena tahu dekat sini ada dua sisi. Kita kena ambil ukur daripada sini, masuk sini, masuk sini, masuk sini. Okey, yang hitam ni kita tak kira. So kita nak cari panjang ni. Panjang sini ke sini. Okey, panjang sini ke sini ya, sama juga dengan hasil tambah panjang daripada sini ke sini tambah dengan sini ke sini. So kita nak dapatkan bahagian ni, kita ambil sahaja 2x tolak 1 tambah dengan 4x tambah 3. So kita ambil tengok 2xy tolak 1 tambah dengan 4x tambah 3. So 2xy tambah 4x. So kat sini kita akan dapat 2xy tambah 4x. Negatif 1 tambah 3 kita akan dapat positif 2. Okey, kita akan dapat positif 2. So yang ni adalah ukuran daripada sini ke sini campur sini ke sini. Okey, macam tu je. Okey, so sekarang kita nak dapatkan nilai ni pula. Nilai ni panjang ni. Okey, nilai tinggi ni ialah hasil daripada sini nombor daripada sini ke sini campur di sini ke sini. Okey, so kita dapat nilai ni. So kita nak dapatkan yang ni, kita ambil xy tambah 7 tolak dengan xy tolak dengan x. So kita ambil xy tambah 7. Okey, tolak dengan xy tolak x. Tolak dengan xy tolak X. So kita dapat XY tolak dengan XY, kita akan dapat kosong. Okey, so 7 negatif darab negatif positif. So 7 tambah X. Okey, untuk sisi daripada sini ke sini tambah dengan sini ke sini. Okey, so kita dah dapat semua sisi, kita tambah sahajalah. Okey, kita tambah sahajalah semua sisi yang ada dekat sini. So kita kira pengiraan kita daripada yang mana kita nak kira, mula ke mana pun tak apa. Okey, so saya mula daripada sini sampai sini. So kita buat xy tambah 7 tambah naik atas. So 2xy tolak 1 tambah ni xy tolak x. Okey, tambah sebelah sini 4x tambah 3 pergi sini tambah 7 tambah x tambah lagi yang terakhir ialah 2xy tambah 4x tambah 2. Kalau semua tambah tak payah berkurungan tak apa. Okey, so kita boleh settlekan lah kat sini. So kita cari dia punya pasangan dia. Okey, so sekarang kita kira. Okey, kita kira. Okey, xy 1. Okey, saya tanda. Okey, xy 1 campur 2, 3. Okey, 3. Campur 1 lagi, 4. 4 campur dengan ni 5 dengan 6. So, ada 6xy. 6xy. Okey, 6xy. Okey, 6xy. Lepas tu, kita pergi pada x. Okey. X ada, okey, positif darab negatif. No, negatif x tambah 4x. So, kita akan dapat 3x.
So 3x, 3x campur x, kita akan dapat 4x. 4x campur dengan 4x, kita akan dapat 8x. So dapat campur dengan 8x. Okay, habis. So kita pergi pada nombor bulat, 7 tolak 1. Okay, 7 tolak 1, 6. 6 campur dengan 7, kita akan dapat 13. 13 campur dengan 2, kita akan dapat 15. So ada lagi tak? 7 tolak 1, 6. 6 campur dengan 3, 9. 9 campur 7, 16. 16 campur 2, 18. Okay, 18. So 18 sahaja. So kita tinggallah jawapan kita ialah 6xy tambah dengan 8x tambah dengan 18. Okay, itu sahaja jawapan dia. Okey, kita tengok nombor 10. Suhu dalam unit darjah Celsius ditukar kepada Fahrenheit. Okey, ditukar kepada Fahrenheit dengan menggunakan rumus ungkapan 95T tambah 32. Dengan keadaan T ialah suhu darjah Celsius. T ni tempat darjah Celsius. Okey, apakah apabila jenis cair dipanaskan daripada 18 hingga 33, berapakah perubahan suhu? Perubahan suhu kita ambil yang akhir tolak dengan awal. So kita tengok dia panas daripada 18. Okay, sehinggalah 33. So, dah nak cari perubahan suhu, kita ambil daripada yang akhir, kita tolak dengan awal. So, keempat T ni ialah tempat darjah Celsius. Okay, kita ganti. Okay, so sekarang ni, dia nak cari perubahan. So, kita ambil 9T, 9/5, T yang asal 33 tambah dengan 32. Okay, tolak dengan 9/5, 18 dan 18 tambah 32. Akhir tolak dengan awal. So kita kira satu persatu. Okey. 9/5 darab 33 tambah dengan 32, kita akan dapat 91/4. So dekat sini 91/4 Fahrenheit tolak dengan okey, 9/5 darab dengan 18 tambah dengan 32. Kita dapat 64/4. So, 64/4. So, kita tolak sajalah macam biasa. 91/4 tolak dengan answer, kita akan dapat 27. Okey, so kita akan dapat 27 Fahrenheit. Itu sahaja jawapan untuk nombor 10.